Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ikuti pelajaran ke-13 bahagian ibadah tingkatan 4 dengan tajuknya Haji dan Umrah. Oleh kerana tajuk Haji dan Umrah ini agak panjang, jadi Ustazah akan bahagikan kepada 3 siri. Dan untuk siri yang pertama, kita akan bincangkan tentang 2 standard pembelajaran, iaitu yang pertama, kita akan bincang tentang maksud, hukum dan dalil haji dan umrah. Dan yang kedua, kita akan bincang tentang syarat wajib haji dan rukun haji. Baiklah pelajar, sekarang kita akan bincang dulu apakah maksud haji dan umrah. Dari segi bahasa, haji ialah tujuan dan maksud. Manakala dari segi istilah, haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Umrah pula dari segi bahasa ialah ziarah. Dari segi istilah, umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Baiklah pelajar, di sini kamu dapat lihat ada persamaan dan perbezaan haji dan umrah. Okey, pertama dari segi bahasa, lihat ada perbezaan maksud dari segi bahasa di mana haji tujuan dan maksud, manakala umrah dari segi bahasa ialah ziarah. Dari segi istilah, perbezaan haji dan umrah adalah dari segi bila ia boleh dilaksanakan. Di mana kalau kita tengok haji hanya boleh dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Manakala umrah boleh dilakukan pada bila-bila masa. Jadi di situlah kunci perbezaan antara haji dan umrah. Seterusnya kita akan lihat apakah hukum mengerjakan haji dan umrah. Hukum mengerjakan haji dan umrah adalah wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Individu yang mukallaf maksudnya individu yang telah pun mencapai umur baligh dan dia adalah seorang yang berakal. Dan bukan setakat berakal dan baligh, dia juga mestilah seorang yang berkemampuan. Nanti kita akan lihat apakah maksud berkemampuan dalam mengerjakan ibadah haji dan umrah ini. Okey. Seterusnya kita akan lihat pula dalil nakli ataupun dalil daripada Quran dan hadis tentang ibadah haji dan umrah. Dalil yang pertama adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Okey, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa ibadah haji dan umrah kedua-duanya wajib disempurnakan oleh umat Islam. Seterusnya, firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 97 pula yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maksudnya, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, iaitu ingkarkan kewajipan ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, iaitu tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Allah mewajibkan ibadah haji kepada orang-orang yang berkemampuan. Dan sesiapa yang berkemampuan yang sudah cukup syarat-syaratnya tetapi masih enggan untuk menunaikan ibadah haji, maka sesungguhnya Allah itu Maha Kaya. Allah itu tidak rugi apa-apa. Yang rugi sebenarnya adalah kita kerana apabila kita tidak melaksanakan perintah Allah, maka kita yang akan menerima
kesan dan akibatnya. Dalil nakli seterusnya adalah sebuah hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Riwayat Muslim. Maksudnya, rukun Islam itu ialah engkau melafazkan kalimah syahadah, iaitu meyakini serta menerangkan kebenaran bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Dan engkau mendirikan solat dan mengeluarkan zakat serta berpuasa pada bulan Ramadan. Dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula syarat-syarat wajib haji dan umrah. Syarat-syarat wajib haji dan umrah ini terhimpun dalam 5 huruf iaitu I, B, 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 M. Atau kita sebut I3BM. Okey, apa itu I3BM? Okey, yang pertama, I adalah Islam. Tidak diwajibkan kepada orang kafir. Hanya orang Islam yang wajib mengerjakan haji dan umrah. Orang kafir melaksanakan haji dan umrah, maka haji tadi tidak sah. Yang kedua, B yang pertama adalah baligh. Baligh maksudnya cukup umur dan tidak wajib kepada kanak-kanak. Apabila kanak-kanak melaksanakan ataupun menunaikan haji, maka ibadah haji tadi sah tetapi dikira sebagai amalan sunat. Apabila kanak-kanak tersebut baligh, dia tetap wajib mengerjakan haji. Syarat yang ketiga, okey, B yang kedua, berakal. Berakal maksudnya waras. Okey, siuman. Dan tidak wajib haji dan umrah ini kepada orang yang gila. Syarat yang keempat ialah berkemampuan ataupun disebut dalam bahasa Arab istita'ah. Maksudnya seseorang yang mampu dari segi kesihatan, kewangan dan keselamatan wajib mengerjakan haji dan umrah. Syarat yang kelima ialah orang tersebut mestilah merdeka, ya, tidak wajib kepada golongan hamba. Golongan hamba melaksanakan haji, haji tersebut sah, tetapi mereka tidak diwajibkan mengerjakan haji dan umrah tersebut. Okey, jadi ada 5 syarat wajib yang terhimpun dalam I3BM. Islam, baligh, berakal, berkemampuan dan merdeka. Okey, seterusnya kita akan lihat sedikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan berkemampuan. Daripada slide awal tadi kita dengar, kita lihat antara syarat wajib mengerjakan haji dan umrah adalah berkemampuan. Jadi siapakah yang dikategorikan sebagai orang yang berkemampuan? Antara ciri-ciri berkemampuan yang pertama ialah cukup perbelanjaan untuk mengerjakan haji dan umrah, pergi dan balik. Yang kedua, cukup keperluan nafkah asas bagi orang yang berada di bawah tanggungannya. Contohnya seorang suami ingin pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka dia perlu menyediakan bekalan yang cukup untuk tanggungannya iaitu isteri dan anak-anaknya. Sekiranya nafkah tidak mampu disediakan untuk tanggungan dalam tempoh ketiadaannya tadi, maka tidak wajib baginya menunaikan ibadah haji kerana dia dikategorikan sebagai orang yang tidak berkemampuan. Yang ketiga, ada kenderaan pergi dan balik. Jadi kalau orang daripada Malaysia nak ke Mekah perlu menaiki kapal terbang. Jadi jika kapal terbang ada, flight ada, maka dia boleh pergi. Jika tidak ada, maka tidak diwajibkan. Yang keempat,
aman perjalanan pergi dan balik. Jadi sebab dalam perjalanan pergi dan balik dia tidak menempuh kawasan-kawasan yang membahaya, misalnya kawasan peperangan yang kemungkinan akan berlaku pengeboman dan sebagainya. Okey. Jadi jika keamanan ini tidak wujud, maka seseorang itu dikira tidak berkemampuan. Yang kelima ialah sihat tubuh badan. Jadi ini adalah 5 syarat ataupun 5 ciri-ciri yang dianggap sebagai berkemampuan. Cukup kelima-lima syarat ini, maka seseorang itu wajib mengerjakan ibadah haji dan umrah. Jika salah satu daripadanya tidak ada, contohnya semua yang lain cukup tapi dari segi keamanan perjalanan pergi dan balik itu tidak ada, maka dia tidak wajib mengerjakan haji pada tahun tersebut. Bagi perempuan, okey, ditambah beberapa syarat lagi selain daripada 5 syarat tadi, selain daripada 5 ciri-ciri tadi. Okey, 2 tambahan untuk perempuan ialah yang pertama, mendapat keizinan daripada suami sekiranya perempuan tersebut telah pun berkahwin. Jadi kalau suami tak izin, isteri tak boleh pergi menunaikan haji dan umrah ke Mekah. Walaupun haji itu wajib, tapi kewajipannya bergantung kepada keizinan suami tadi. Dan sekiranya si isteri seorang perempuan itu belum berkahwin, maka dia perlu mendapat keizinan daripada walinya. Jadi wali seorang perempuan adalah bapanya. Kalau bapa dah meninggal, maka datuknya. Okey, seterusnya syarat untuk perempuan yang tambahan yang kedua adalah seorang perempuan ini mestilah ditemani oleh suaminya kalau dia dah berkahwin, ataupun ditemani oleh mahramnya, ataupun mesti ditemani oleh sekumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Jadi perempuan tak boleh bermusafir, berjalan jauh seorang diri, mesti ditemani oleh suami atau mahram ataupun perempuan yang lain. Okey, dan perempuan tu pula mestilah perempuan yang dia kenal dan perempuan yang boleh dipercayai. Okey, saya harap jelas tentang syarat-syarat wajib mengerjakan haji dan umrah. Okey, seterusnya kita akan lihat pula rukun-rukun haji. Jadi, bila sebut rukun, maksudnya perkara yang mesti dibuat apabila kita nak mengerjakan haji. Okey. Jadi antara rukun haji ialah yang pertama, mesti berniat mengerjakan haji. Apapun ibadah, tanpa niat, ibadah tersebut tidak akan sah. Jadi begitu juga dengan ibadah haji. Jadi apa dia niat haji? Niat ihram haji ialah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey. Rukun haji yang kedua ialah wukuf di Arafah. Okey, lihat dalam gambar. Itu gambar wukuf jemaah haji sedang melaksanakan ibadah wukuf, wukuf di padang Arafah. Okey, apa itu wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah ini maksudnya jemaah haji mestilah berada di Arafah walaupun seketika, bermula daripada masuk waktu zuhur pada 9 Zulhijjah sehinggalah sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Jadi dalam tempoh masa tersebut, jemaah haji mesti berada walaupun sekejap di padang Arafah. Okey, yang ketiga, tawaf di Kaabah. Okey, apa itu tawaf? Okey. Ni nampak yang kotak hitam dekat tengah ni adalah Kaabah, Okey, jadi tawaf tu apa? Tawaf ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan bermula dari penjuru Hajarul Aswad. Okey, tengok line kuning ni. Ini adalah penjuru Hajarul Aswad. Okey, bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir juga di penjuru Hajarul Aswad.
Jadi mula di sini dan berakhir di sini. Maka cukup 1 pusingan. Ulang sebanyak 7 pusingan. Maka selesailah tawaf. Okey. Jadi berakhir pada sudut yang sama. Mula sudut yang sama, berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Okey, seterusnya. Rukun haji yang keempat ialah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i ialah berjalan ulang-alik sebanyak 7 kali bermula di Bukit Safa. Okey, ini Bukit Safa. Bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah menurut syarat tertentu. Okey, jadi berjalan ulang-alik maksudnya daripada Bukit Safa ke Marwah dikira 1 kali. Kemudian daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa dah jadi yang kedua. Begitulah seterusnya sampailah yang terakhir adalah daripada Bukit Safa ke Marwah. Jadi Marwah adalah penamat dia. Permulaan di Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah. Okey. Nampak line hijau kat sini. Okey, untuk lelaki disunatkan berlari-lari, anak di kawasan yang berwarna hijau ni. Okey, perempuan jalan biasa saja. Okey, laluan di tengah ni dikhususkan untuk yang berkerusi roda dan sebagainya ya. Okey, seterusnya rukun haji yang kelima ialah bergunting ataupun bercukur rambut. Okey, jadi jemaah haji wajib melakukan bergunting ataupun bercukur rambut ni. Bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Jadi biasanya perempuan dia akan bergunting lah. Dan untuk lelaki sunat bercukur rambut. Cukur bagi botak. Itu untuk lelaki. Perempuan tidak disunatkan botak. Sebab tu kalau kita tengok jemaah haji, orang yang balik daripada mengerjakan haji, tengok lelaki kebanyakannya botak kan. Okey. Itu tandanya dia dah melaksanakan ibadah bercukur ya. Itu salah satu daripada rukun haji tadi. Okey. Dan perempuan kita tengok jemaah haji yang perempuan tak ada yang balik ke rumah dalam keadaan botak. Kerana perempuan dia cuma bergunting sahaja sebanyak 3 helai rambutnya. Okey, itu rukun yang kelima. Dan apa pula rukun yang keenam? Rukun yang keenam ialah tertib pada kebanyakan rukun. Maksudnya tertib ni ialah melakukan perbuatan-perbuatan mengikut urutan. Jadi maksudnya mesti perbuatan rukun haji maksudnya yang pertama mesti mula dengan niat, kemudian wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i dan last kali bergunting. Ikut urutan. Tak boleh tak mau niat lagi nak tawaf dulu, sa'i dulu, semua tak boleh. Mesti mengikut urutan yang telah ditetapkan. Okey. Jadi saya harap kamu dah faham apa itu rukun haji. Okey. Nanti kita akan lihat pula rukun umrah. Sebenarnya rukun umrah dan rukun haji ni ada banyak persamaan. Okey, kita akan lihat sama-sama. Okey, rukun umrah yang pertama adalah niat mengerjakan umrah. Sebagaimana haji perlu kepada niat, umrah juga perlu kepada niat. Niat untuk umrah adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Rukun umrah yang kedua adalah tawaf di Kaabah. Itu mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir juga pada sudut yang sama. Okey, yang ketiga adalah sa'i, berjalan ulang-alik daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dan yang keempat, bergunting ataupun bercukur rambut. Dan yang kelima, tertib pada semua rukun. Okey, jadi kalau kita lihat memang ada banyak persamaan ya dengan ibadah haji. Okey, jadi apa yang membezakan rukun haji dan rukun umrah? Okey, kalau kita lihat pada rukun haji. Rukun haji ada 6 kerana dia termasuk dengan wukuf di Padang Arafah. Manakala untuk
umrah tidak ada wukuf di padang Arafah. Jadi itu yang membezakan antara rukun haji dan rukun umrah. Okey, seterusnya untuk lebih mudah ingat, okey, kita ulang kaji semula tentang rukun haji. Yang pertama berniat ihram, kedua wukuf, ketiga tawaf, empat sa'i, kelima bergunting ataupun bercukur dan yang keenam tertib. Okey. Berniat ihram, okey, kita guna ringkasan okey NWTS B dan T ataupun dalam bentuk ayat Nina went to school by taxi ataupun dalam bahasa Melayu kita boleh guna Nasir Wahab tak suka balik Tanjung ataupun kamu boleh gunalah apa-apa ayat yang kamu boleh bantu kamu untuk mudah mengingat rukun haji. Okey, rukun umrah pula adalah okey sama berniat ihram, okey wukuf tak ada, tawaf, sa'i, bergunting, bercukur dan tertib. Okey. Jadi yang membezakan adalah pada wukuf sahaja. Okey, seterusnya. Perbezaan antara haji dan umrah. Okey, setakat yang kita dah belajar tadi kita dapat lihat ada beberapa perbezaan antara haji dan umrah. Yang pertama perbezaan dari segi maksud. Maksud dari segi bahasa, haji adalah tujuan dan maksud. Manakala umrah adalah ziarah. Dari segi masa ataupun waktu, haji dikerjakan pada bulan-bulan haji sahaja. Manakala umrah boleh dikerjakan pada bila-bila masa sepanjang tahun. Dari segi bilangan rukun, okey, haji ada 6 rukun, manakala umrah ada 5 rukun sahaja. Okey, dari segi wukuf, haji ada wukuf, manakala umrah tidak ada wukuf. Dari segi tertib, kebanyakan rukun haji mengikut tertib, manakala umrah semua rukunnya mestilah mengikut urutan. Sekarang kita akan lihat spektrum ilmu ataupun info tambahan berkaitan dengan tahallul. Apakah maksud tahallul? Tahallul ialah membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Jadi semasa dalam ihram, jemaah haji dan umrah dilarang melakukan beberapa perkara. Dan apabila mereka bertahallul, bermaksud mereka tidak lagi dilarang melakukan perkara-perkara larangan tersebut. Jadi apa perkara yang dilarang tersebut? Okey, perkara larangan dalam ihram ini sebenarnya kita akan belajar di bawah tajuk perkara wajib haji. Tapi untuk info awal, okey, di sini Ustazah paparkan perkara-perkara larangan semasa dalam ihram. Jadi, semasa dalam ihram, 13 perkara ini jemaah haji dan umrah dilarang melakukannya. Dan apabila mereka bertahallul, perkara yang dilarang 13 perkara ini tidak lagi dilarang kepada mereka. Okey, saya harap jelas, faham. Okey, tahallul bagi umrah. Okey, bila orang yang mengerjakan umrah boleh bertahallul? Tahallul bagi umrah ialah para jemaah bercukur ataupun bergunting selepas selesai melaksanakan sa'i. Manakala untuk haji pula terbahagi kepada dua. Tahallul terbahagi kepada dua. Yang pertama dinamakan tahallul awal, di mana jemaah haji boleh melaksanakan tahallul awal ini apabila mereka telah melakukan 2 daripada 3 perkara berikut. Yang pertama, melontar jamratul kubra. Yang kedua, tawaf dan sa'i. Dan yang ketiga, bercukur ataupun bergunting. Jadi apabila jemaah haji melaksanakan 2 daripada 3 perkara ini, maka jemaah haji tersebut bolehlah bertahallul awal. Apabila seseorang itu bertahallul awal, maka dia boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa dalam ihram. Tetapi bukan semua. Masih ada batasnya. Iaitu 3 perkara yang terakhir itu masih lagi menjadi
larangan, iaitu berkahwin, menjadi wali dan menjadi wakil untuk menerima nikah. Kemudian melakukan perkara yang boleh merangsang syahwat dan melakukan persetubuhan antara suami isteri. Itu masih dilarang untuk orang yang bertahallul awal. Dan tahallul yang kedua ialah tahallul sani. Boleh dilakukan setelah menyempurnakan 3 perkara tersebut. Apabila ketiga-tiga perkara di atas iaitu melontar jamratul kubra, tawaf dan sa'i serta bercukur telah dilaksanakan oleh jemaah haji, maka jemaah haji tersebut bolehlah bertahallul sani. Bila bertahallul sani, maka tidak ada lagi larangan. 13 perkara larangan tadi tidak lagi dilarang kepada jemaah haji apabila mereka bertahallul sani. Okey, itu saja untuk siri yang pertama ini. Ustazah harap semua pelajar dapat memahami dan dapat menguasai tajuk yang telah Ustazah bentangkan tadi. Okey, dan sebagai yang terakhir, ya, seperti biasa kita akan buat penilaian. Okey, jadi sila jawab soalan-soalan ini. Soalan yang pertama, nyatakan maksud haji dan umrah. Yang kedua, nyatakan hukum mengerjakan haji dan umrah. Yang ketiga, nyatakan dalil nakli. Ya, satu pun cukup. Ya, nyatakan dalil nakli haji dan umrah. Dan yang keempat, senaraikan 4 syarat wajib haji dan umrah. Yang kelima, senaraikan rukun haji. Ya, 4 rukun haji. Okey, seperti biasa, tulis jawapan dalam kertas kajang ataupun PowerPoint dan hantar kepada Ustazah. Jangan lupa tulis nama pada kertas jawapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.